Dan sebenarnya Al-Ma'unah dan sebagainya sama saja pembawakannya macam Nasrul Haq yang dah diharamkan sebelum ni. Macam-macam lagi Batal lah apalah semua tu. Semua sama macam-macam Nasrul Haq yang diharamkan pada awal 80-an dulu. Tukar nama ya. Buat-buat sikit, lepas tu permainan sama ya. Kalau nak serang kena marah kan? Marah tu daripada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tok Nda Abdul Razak bin Muhammad Yusof, dilahirkan di Batu Enam, Teluk Mas, Melaka. Bersekolah di Kedah, Sekolah Iskandar, dan kemudian teruskan pengajian di Sultan Abdul Hamid College. Pada kita usia kecil, kita nampak silat lah yang terbaik sebab environment kita mengajar kita begitu. Dan kita melihat pelbagai jenis silat dan kita ada comparison lah. Taekwondo, karate, even saya kayuh basikal berbelas-belas batu untuk nak sampai ke pekan Alostar masa tu. Belakang karate, JK Peters di belakang panggung KT. Belajar taekwondo. Satu kajian yang saintifik lah mesti dibuat tentang silat ini. Benda yang baik itu dia ada masa dia ada period dia. Masa tu kebanyakan orang lawan style dia begini, orang yang lawan begitu yang baiknya orang akan upgrade dia punya teknik lawan dan sebagainya. Kita kena ikut perkembangan yang upgrade tu. Sebenarnya silat yang tu nak bawa ni adalah satu kajian. Muay Thai ni sebagai kita punya dasar kajian kita. Macam mana cara kita nak mengatasi Muay Thai. Dan kita berkumpul ramai-ramai buat satu formula macam mana cara nak mengatasi Muay Thai. Tahun 80-an kita buat kajian, pertengahan tahun 80-an tu kita dah dapat formula-formula macam mana nak mengatasi Muay Thai. Hasil kajian kita tu bila kita kaji balik sama macam MMA yang baru ditubuhkan. Sekarang ni kita kena cari pula macam mana caranya kita nak mengatasi teknik-teknik yang ada MMA tu. Kita kena buat kajian lah. Kita kena kembang ikut peredaran masa. Kalau dulu teknik-teknik tangan dan tangkapan tu tak boleh dibuat dengan cepat sebab kalau dia tangkap tangan kaki boleh refleks. Jadi kena carilah macam mana cara nak neutralize kaki pula sebelum kita nak neutralize tangan. Tok Nda sendiri buat kajian ini ikut kajian ketenteraan, buat SWOT analysis, strength musuh, strength kita, weakness musuh, weakness kita, opportunity musuh, opportunity kita. Dari situ kita cari pula dia punya center of gravity, musuh-musuh punya kelemahan dia ada berapa kan. Selalu kita bagikan pada 3 kelemahan. Critical capability, kebolehan yang main tangan tu pendek, apa dia punya critical vulnerability saja, ambil jarak yang jauh sebab dia tak boleh, tangan tak boleh reach critical requirement. Kalau dia perlukan jarak, kita close dia supaya jarak dia tak dapat nak gunakan. Begitulah cara kajiannya. Itu yang dikatakan SWOT analysis. Sebenarnya kekuatan pada kita ni bukan sahaja jasmani, dia mental. Kekuatan dia daripada mana? Al-aqlu salim min jismi salim. Mental yang kuat datang pada badan yang sihat. Dalam orang Melayu ni kita panggil budi, emotional quotient. Kadang-kadang emotional quotient ni kalau kita nak tengok dia punya power dia, kita nak orang senyum pada kita senyum pada orang senyum pada kita. Kita nak orang buat baik pada kita buat baik pada orang buat baik pada kita. Bila kita ada kekuatan lebih pada orang, kita maafkan orang, itu lagi power. Kita kalau orang buat kita buat orang baru sama. Tapi kalau orang buat kita boleh buat dia tapi kita maafkan dia. Kita lebih tak? Itu emotional quotient. Kadang-kadang kita ni berburu di tanah datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, macam bunga kembang tak jadi. Baru belajar silat entah apa-apa, kadang-kadang buka jadi ayahanda lah, cari ahli yang ramai dan sebagainya. Dan ilmu yang diberikan tak setara mana pun. Di rebranding balik sampai orang tak kenal. Sebenarnya Al-Ma'unah dan sebagainya sama saja pembawakannya macam Nasrul Haq yang dah diharamkan sebelum ni. Macam-macam lagi sekarang ni, Batal lah apalah semua tu. Semua sama macam-macam Nasrul Haq yang diharamkan pada awal 80-an dulu. Tukar nama ya. Buat-buat sikit, lepas tu permainan sama ya. Sebenarnya bukan di Malaysia saja, bukan di Indonesia saja permainan ni. Kita tengok China pun ada, Zigong dia apa semua tu. Semua lebih kurang saja. Dan benda-benda ni sebenarnya kalau nak serang kena marah kan. Marah tu daripada siapa? Kalau nak serang kena marah kan. Kalau tak marah tak edit. Marah tu daripada siapa? Marah tu daripada syaitan. Tok Nda ni pun pernah kan orang buat pertunjukan kan. Oh, siapa boleh tumbuk apa semua. Kita pergi tumbuk kena kan. Hang tak marah. Kan apa kita marah kan. Marah tu daripada syaitan. Sebenarnya ilmu kebatinan ialah zikir itulah boleh bagi kekuatan kerohanian. Sebenarnya kekuatan kita tu bila kita tenang. Sebaik-baik silat ialah yang praktikal. Kita boleh apply kan? Knowing is not enough, you have to do. By only doing is also not enough, you have to apply. Supaya kita dapat apply benda tu, datang aja pum kita boleh gunakan kan? Jangan jadi koboi. Kadang-kadang dalam hati kita ni pun dia ada tahapan dia daripada asodru, jadi qalbu, jadi fuadun, jadi sorofun. Benda tu juga skill kita tu slow mungkin kan. Dan kita lajukan dan kita ambil dia punya teknik yang betul, baru dia jadi perfect. Selalu Tok Nda katakan pada orang kan, Tok Nda tak takut kalau orang ada 1000 teknik tendangan, tetapi dilatihnya sekali-sekali 1000 teknik itu. Tapi Tok Nda takut dia ada satu tendangan tapi dilatih 1000 kali, beribu-ribu kali. Itu skill tu datang. Itu yang kita takut. Sesuatu benda ilmu tu dia kena kuasai dan dia kena rasalah. Dia ilmu ni pun ada yakin, ainul yakin, sampailah kepada hakul yakin. Dia dah rasa, dah kena ini macam ni, ini itulah dia hakul yakin. Rasulullah kata innama bu'aistu li utammima makarimul akhlak. Aku diutuskan untuk
menyempurnakan ketinggian akhlak. Cari guru silat yang ada akhlak. Cari yang tinggi akhlak. Itulah gambaran bagi orang berilmu. Bukan semua orang berilmu itu berakhlak. Sebab akhlak itu buah bagi ilmu. Tetapi semua orang berilmu itu berakhlak. Kita nak buah dia sebenarnya. Cari orang yang berakhlak. Itulah gambaran orang berilmu.